الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا وشفيعنا وزخرنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. Sidang Jumaat yang dikasihi sekalian, marilah sama-sama kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Berbekallah dengan takwa itu, sesungguhnya ia adalah sebaik-baik bekalan di sisi Allah Subhanahu wa taala ketika kembalinya kita kepadanya. Tuan-tuan yang dikasihi sidang Jumaat sekalian, beberapa hari lagi kita akan menyambut awal tahun Hijrah. Merupakan suatu titik tolak yang sangat penting dalam gerakan atau peringkat dakwah baginda sallallahu alaihi wasallam. Pada mulanya dengan turunnya ayat Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah diberikan satu amanah yang besar untuk membawa Islam ke tengah-tengah masyarakat yang rosak akidahnya, rosak akhlaknya. Maka Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dengan sendirian telah berjuang memulakan Islam dengan perintah Allah, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan Tuhanmu yang menciptakan manusia. Atas arahan itu Allah menurunkan ayat kedua, terus menyatakan secara spesifik kerja-kerja, tugas-tugas dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu firman Allah Taala, ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila. Wahai orang yang berselimut, berikanlah peringatan, bangun kamu, dirikanlah malam, seterusnya hingga akhir ayat surah Al-Muzammil. Gambaran kepada kita itulah peringkat-peringkat dakwah yang mesti tidak dapat tidak dilalui oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu selama 3 tahun baginda sallallahu alaihi wasallam seterusnya diarahkan oleh Allah untuk berterus terang 3 tahun berrahsia dalam dakwah, kerana tujuannya untuk mengumpul tenaga-tenaga Islam yang baru saja melalui liku-liku kota suci Mekah ketika itu. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah berjaya mengumpul beberapa kawan rapatnya, termasuk juga isterinya Khadijah binti Khuwailid. Selama 3 tahun baginda mengumpulkan tenaga-tenaga ini, tenaga-tenaga yang menjadi petugas-petugas Islam peringkat permulaan. Susah perik getir Nabi dalam memulakan Islam ini, Allah sajalah yang tahu. Kalau umatnya tidak langsung mengambil pengajaran, tidak langsung berterima kasih kepada baginda sallallahu alaihi wasallam dalam perik getir Nabi membawa Islam ini, maka manusia tidak berterima kasih kepada Allah dan Rasulnya. Tuan-tuan sidang Jumaat sekalian, Nabi kita melalui 3 tahun dengan dakwah secara rahsia. Setelah itu masuk tahun keempat dengan firman Allah Subhanahu wa taala, fasda bima tu'mar wa a'rid 'anil musyrikin. Dengan ayat ini Allah Subhanahu wa taala telah mengarahkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk melangsungkan Islam dengan secara terus terang, tanpa berrahsia lagi. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah naik ke Jabal Qubais, memberi amaran kepada keluarganya, kepada jamaahir masyarakat, sehingga Nabi kita mengatakan bahawa aku inilah Nabi di kalangan kamu yang diutuskan oleh Allah Ta'ala. Maka ketika itu
halangan Nabi makin tebal, halangan Nabi makin getir. Ujian yang Allah beri kepada Nabi makin hebat. Yang memaki hamun Nabi ialah bapa saudara baginda sallallahu alaihi wasallam sendiri, yang telah menghina Nabi di tengah-tengah khalayak ramai. Abu Lahab telah berbicara, telah bercakap, telah berpidato dengan lantang mengatakan bahawa tabbalaka ya Muhammad alihada jama'tana, celaka kamu wahai Muhammad, adakah disebabkan ini kamu kumpulkan kami di sini? Inilah bapa saudara yang datang daripada darah daging baginda sallallahu alaihi wasallam sendiri. Ujian yang getir kalau sekadar orang luar boleh tahan hati dan perasaannya. Tapi yang berhadapan dengan Nabi bapa saudara sendiri, keluarga sendiri. Siapa Abu Jahal dengan Nabi melainkan sepupu baginda sallallahu alaihi wasallam. Manusia-manusia yang rapat dengan Nabi dari segi keturunannya, menentang habis-habisan. Inilah ujian yang getir yang dihadapi oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita umat Nabi Muhammad di zaman sekarang yang langsung tidak berterima kasih kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sedangkan baginda berhadapan dengan suatu tuduhan, makian, maka itulah manusia yang tidak berterima kasih kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan sidang Jumaat sekalian, seterusnya beberapa lama Nabi kita berada di Makkah Al-Mukarramah, maka datanglah arahan Allah Subhanahu wa taala supaya Nabi kita berhijrah. Kali ini masuk peringkat ketiga dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Daripada peringkat pertama rahsia, peringkat kedua berterus terang, berlangsung selama beberapa tahun. Setelah itu Nabi kita diarahkan untuk berhijrah ke Madinah Al-Munawwarah. Namun begitu, sebelum penghijrahan berlaku yang bakal kita sambut beberapa hari lagi, sebelum berlaku penghijrahan ini, kita telah dipaparkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan cubaan Nabi kita untuk berhijrah ke Taif. Maka Nabi kita dengan sahabat baginda telah cuba nasib untuk pergi ke Taif yang jauhnya sekitar 70 km. Nabi mendaki bukit, berjalan kaki dengan Zaid bin Harithah, setengah riwayat mengatakan begitu. Maka sampai saja di Taif merupakan suatu cubaan penghijrahan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi malangnya, tuan-tuan dikasih sekalian, alangkah baiknya atau alangkah indahnya kalau kita berada di sisi Rasulullah ketika itu, menyelami perasaan dukanya. Alangkah baiknya kalau ketika itu kita bersama dengan baginda sallallahu alaihi wasallam, menolong baginda. Alangkah baiknya ketika itu, tuan-tuan dikasih sekalian, kalau kita berada di sisi baginda sallallahu alaihi wasallam sekurang-kurangnya untuk mengesap darah yang mengalir daripada kepalanya sampai ke kakinya. Tetapi kita manusia yang mengaku umat Muhammad langsung tidak berterima kasih kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Setengah umatnya menghina Nabi dari segi janggutnya, padahal tidak ada kena-mengena dengan dia pun. Ada di kalangan umat yang menghina sistem yang Nabi kita anjurkan, arahkan supaya kita beramal dengannya. Menghina sistem Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu sekali perangai umatnya yang mencela, menghina manusia yang berjuang bermati-matian, sehingga dia tidak pernah memikirkan walaupun seutas rantai kepada isterinya yang 10 orang itu, termasuk Khadijah. Tuan-tuan yang dikasihi sekalian, baginda telah dilontar dengan batu najis dan makian. Baginda telah dihina di Taif. Baginda turun semula perjalanannya 70 km lebih kurang, sampai di satu kebun. Nabi berhenti rehat di situ. Darah mengalir daripada kepala sampai ke kaki. Itulah yang berlaku kepada baginda sallallahu alaihi wasallam, sehingga terkenal suatu munajat baginda yang sangat-sangat sayukan hati kita. Rasulullah bersabda, Allahumma ilaika ashku dha'fa quwwati wa qillata hilati wa hawani 'ala nas ya arhamar rahimin.
Rasulullah mengadu dalam ungkapan katanya yang digelar dengan munajat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Allah Subhanahu wa taala. Wahai Tuhanku, aku mengadu padamu lemahnya helahku dan hinanya aku di tengah-tengah manusia. Rasulullah mengadu satu demi satu, satu demi satu, sehingga sampai kepada satu perkara yang Nabi sebut, ya Allah, ya Tuhanku, kepada siapa engkau serahkan diriku? Mereka menghina aku. Mereka mengatakan aku berbagai-bagai penghinaan, menghujani aku dengan makian dan cacian. Tapi Rasulullah menyatakan, fa illam yakun bika alayya ghadabun fala ubali. Wahai Tuhan, sekiranya padamu tiada murka padaku, maka aku tidak peduli. Aku akan terus dengan perjuanganku. Itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalaulah sekiranya situasi yang dialami oleh Nabi itu kita berada di dalamnya, maka itu sudah cukup untuk kita menjadi orang yang memberhentikan kerja-kerja dakwah kita. Kita akan merajuk dengan sikap begini, dengan keadaan begini. Kita akan tinggalkan kerja-kerja dakwah kerana kita merajuk hati. Inilah yang berlaku kepada Sayyidina Yunus alaihissalam. Nabi Yunus alaihissalam, apabila masyarakatnya menolak dakwah yang dibawanya, maka Nabi Yunus alaihissalam telah membawa jiwa dia, frasnya jiwa dia, hancurnya hati, kecewanya dia. Kerana masyarakat yang diajak kepada kebaikan, masyarakat yang diajak kepada Islam, menolak kebaikan, menolak Islam yang diajaknya, maka dia lari meninggalkan medan dakwahnya. Maka Allah menegur Nabi Yunus alaihissalam. Allah menegur Nabi Yunus alaihissalam, tuan-tuan dikasihi sekalian. Allah menjadikan dia disimpan di dalam perut ikan. Berlaku suatu kisah yang sangat hebat, sehingga kan Nabi Yunus terpaksa dilempar ke dalam laut. Lalu seekor ikan yang besar menelannya sebagai pengajaran daripada Allah Subhanahu wa taala, kerana kamu wahai Yunus meninggalkan kerja-kerja dakwah kamu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah sekali-kali meninggalkan kerja-kerja dakwahnya. Walaupun dengan dilontar batu, najis, dihina, dicaci. Bukan sekadar dia baginda SAW ditorture luarannya, tapi juga ditorture dalamannya dengan makian dan penghinaan. Tapi Nabi kita mengatakan bahawa fa illam yakun bika alayya ghadabun fala ubali. Kalau sekiranya tiada murkamu wahai Allah Tuhanku, aku tidak peduli. Aku akan terus dengan Islam ini. Aku akan terus bawa dengan Islam ini. Itu dia sifat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Balik daripada Taif, maka Allah Subhanahu wa taala telah mengarahkan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam untuk berhijrah ke Madinah. Sebelum berlaku penghijrahan, berlakulah peristiwa Isra dan Mi'raj yang terkenal. Lebih kurang setahun lebih atau 11 bulan berlakunya hijrah. Sebelum 11 bulan itu berlakunya peristiwa Isra dan Mi'raj. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ila al masjidil aqsa. Ramai ulama-ulama sirah mengatakan bahawa peristiwa Isra dan Mi'raj ini berlaku selepas penghijrahan Nabi ke Taif. Sekurang-kurangnya Allah ingin memujuk Nabi sallallahu alaihi wasallam kerana kehebatan ujian yang dikenakannya kepada baginda di ketika berada di Taif itu. Maka Allah telah menghadiahkan Nabi suatu perjalanan yang sangat hebat, iaitu Isra dan Mi'raj. Nabi kita dijemput oleh Allah dengan sekurang-kurangnya. Kalaulah kita bawa suatu pemikiran di sini bahawa Allah ingin memujuk Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam kerana telah hancur mungkin hatinya dengan keadaan yang di Taif itu. Maka Nabi kita melihat kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Dengan sekuat-kuatnya, dengan hebatnya, Allah memperlihatkan bulan bintang yang segala apa yang ada di cakrawala sana. Itulah milik Allah Subhanahu wa taala untuk Nabi-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan yang dikasihi sekalian, peristiwa Isra dan Mi'raj juga berfungsi untuk menapis umat Islam yang akan berhijrah. Maka umat Islam yang berada ketika itu perlu ditapis. Kerana negara baru yang nak diwujudkan dalam era hijrah ini
adalah negara yang mempunyai musuh yang ramai. Maka sekiranya manusia yang berhijrah itu lemah imannya, maka sudah tentu mereka tidak dapat mempertahankan negara baru Islam ini. Maka tuan-tuan, Isra' dan Mi'raj sebagai suatu institusi penapisan kepada para sahabat Nabi. Maka selepas itu berlakulah wujudnya beberapa orang di kalangan sahabat yang telah murtad, keluar daripada Islam kerana tidak percaya dengan peristiwa Isra' dan Mi'raj. Berlaku beberapa orang telah murtad. Inilah yang dikatakan sebagai suatu institusi penapisan yang diwujudkan oleh Allah kepada peristiwa Isra' dan Mi'raj ini. Maka Nabi kita membawa orang yang berhijrah itu, mereka-mereka yang kental dan kuat imannya. Tuan-tuan sidang Jumaat sekalian, Allah Subhanahu wa taala meneruskan perjuangan Nabi dengan suatu era yang sangat hebat. Ialah penghijrahan Nabi ke Madinah Al-Munawwarah, mewujudkan satu negara yang dengan negara itu Allah Subhanahu wa taala telah menyebarkan Islam ke seluruh pelosok dunia. Kalaulah boleh saya katakan begini, kalau tidak kerana hijrah itu, sudah tentu Islam tidak sampai ke negara kita Malaysia. Itulah dia natijah hijrah. Natijah kesan-kesan hijrah yang perlu kita ambil pengiktibaran. Kalaulah tidak kerana hijrah, nescaya negara kita sekarang masih lagi diperintah oleh Hindu. Berterima kasihlah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selawatlah pada baginda sebagai cara untuk kita berterima kasih kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana Allah menggambarkan satu suasana. Bila Nabi kita berhijrah ke Madinah Al-Munawwarah, Nabi kita pergi ke Gua Thur. Maka Allah gambarkan tentang manusia yang sangat kasih kepada Nabi-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang sepatutnya kita memiliki perasaan kasih begitu. Apabila tangan Saidina Abu Bakar yang menjadi murafiq kepada Nabi sebagai teman Nabi dalam hijrah, tiba-tiba ada sesuatu yang menggigit tangannya. Binatang berbisa yang menggigit tangannya. Lalu ketika itu datanglah beberapa manusia mencari Rasulullah. Apabila dilihat daripada Gua Thur itu, didongak ke atas, nampak kaki-kaki kufar Quraisy sedang berlegar-legar mencari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga Saidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Maka menangislah Saidina Abu Bakar. Menangislah Saidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Sehingga Allah menyatakan di dalam satu ayat surah Taubah, illa tansuruhu faqad nasarahu Allah idh akhrajahu alladhina kafaru thaniya ithnain idh huma fil ghar idh yaqulu li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana fa anzalallahu sakinatah. Tuan-tuan yang dikasihi sekalian, Saidina Abu Bakar menangis kerana bimbang kalau kufar Quraisy ini memandang ke bawah, maka sudah tentu kelihatanlah mereka berdua. Menangislah Saidina Abu Bakar bimbang keselamatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah menggambarkan bagaimana mereka berdua ini berada di dalam gua. Sehingga katalah Rasulullah kepada sahabatnya Saidina Abu Bakar, la tahzan, jangan kamu bersedih wahai Abu Bakar. Apabila Nabi kita melihat Abu Bakar menangis, la tahzan, jangan menangis, jangan bersedih. Innallaha ma'ana, sesungguhnya Allah bersama dengan kita. Fa anzalallahu sakinatah, lalu Allah menurunkan ketenangan di dalam jiwanya. Bayangkan tuan-tuan yang dikasihi sekalian, seandainya kufar Quraisy menoleh ke bawah, Islam tak sampai kepada tuan-tuan. Bayangkan tuan-tuan, ketika Nabi kita berhijrah ke Madinah, datang Suraqah bin Malik radhiyallahu anhu mengejar Nabi, nak menangkap Nabi. 3 kali dia cuba menangkap Nabi. Bayangkan kalau Nabi dapat ditangkap ketika itu, berhentilah Islam di situ. Habislah Islam di situ. Ramai ulama-ulama membincangkan bagaimanakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai Rasulullah boleh berhijrah dengan sembunyi-sembunyi.
Tidakkah Rasulullah yakin kepada Allah Subhanahu wa taala? Kenapa Rasulullah tidak tumpang Saidina Umar saja untuk berhijrah? Senang urusannya, tak susah-susah pergi ke Gua Thur. Bayangkan kalau Rasulullah tumpang Saidina Umar, tiba-tiba Nabi diserang hendak mati Rasulullah ketika itu. Mana perginya Islam? Mati Islam. Islam takkan sampai kepada kita. Betapa telitinya baginda sallallahu alaihi wasallam dalam menguruskan dakwahnya. Yang pasti, yang paling penting, Islam mesti sampai dulu ke Madinah Al-Munawwarah. Maka sampailah Islam ke Madinah, natijahnya sampailah Islam ke negeri kita ini. Itulah sejarah penghijrahan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Untuk kita merasakan betapa pentingnya akan hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini. Sehingga Allah gambarkan sehingga Nabi kita menggambarkan mereka-mereka yang mendapat pahala dalam satu hadis yang terkenal yang disebut oleh ulama-ulama kita. Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fahijratuhu ila Allah wa rasulih. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fahijratuhu ila ma hajara ilaih. Nabi kita menjelaskan segala perbuatan dengan niat, dan semua urusan itu diuruskan berdasarkan niatnya. Dan sesiapa yang berhijrah kerana Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya akan balik kepada Allah dan Rasulnya. Manakala sesiapa yang berhijrah kerana dunia dan juga kerana wanita yang ingin dikahwininya, maka hijrahnya akan kembali kepada apa yang diniatkan. Itulah dia hijratul Rasul sallallahu alaihi wasallam. Betapa besarnya pahala mereka-mereka yang berhijrah, meninggalkan harta benda, negara yang tercinta, sanak keluarga, semata-mata menjaga Islam. Saya ingin bertanya kepada tuan-tuan sekalian, apakah pengorbanan tuan-tuan kepada Islam sehingga ke hari ini? Apakah peranan tuan-tuan kepada Islam sehingga ke hari ini, sebagaimana yang dilakukan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam? Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. ورضي الله تبارك وتعالى عن كل الصحابة أجمعين. الحمد لله الذي جعل من المسلمين ورزقنا من الطيبات. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله فقد فاز المتقون. قال الله سبحانه وتعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيد المرسلين وارض اللهم عن أصحابه وقرابته وأزواجه وذريته أجمعين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم إنا نسألك ونتوسل إليك بنبيك الأمين ونسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العظمى أن تحفظ بعين عنايتك ربانية وبحفظ وقايتك الصمدانية جلالة ملكنا المعظم Sultan Selangor, Sultan Sharafuddin Idris Shah Al-Haj ibni al-marhum Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah Al-Haj. Allahumma ansuril Islam wal muslimin wal mujahidin fi Suriah. Allahumma ansuril Islam wal muslimin wal mujahidin fi Palestin wa fi Masr wa fi kulli makan wa fi kulli zaman. Allahumma qawwi azaimahum wa thabbit aqdamahum wajma' kalimatahum wa wahhid sufufahum. Allahumma inna naj'aluka fi nuhuri a'da'ina ونعوذ بك من شرورهم. اللهم بدد شملهم وفرق جمعهم وشتت كلمتهم وزلزل أقدامهم
وسلط عليهم كلبا من كلابك يا قهار يا جبار يا منتقم يا ذا الجلال والإكرام ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطيكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون أقيموا الصلاة